إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin dan ketua kita, yang mana baginda adalah pemimpin kita, dan juga ke atas keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa inna asyrafal hadits kitab Allah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya ucapan yang paling mulia adalah kitab Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah bid'ah, dan setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami apa yang masih kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, dan ingatkanlah kepada kami apa yang telah kami lupa. Warzuqna tilawata kitabika ana al-laili wa atrafan nahar, dan rezekikanlah kepada kami untuk mampu mentilawahkan kitab Al-Quranmu pada waktu malam dan juga pada sebahagian waktu siang. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin, dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai hujjah untuk kami, wahai Tuhan pemelihara sekalian alam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Wahai Tuhan, terangkanlah dadaku, permudahkanlah urusanku, bukakanlah simpulan lidahku, supaya mereka memahami kata-kataku. Wahai Tuhan, permudahkanlah dan jangan engkau susahkanlah. Ya Alim, alimna. Wahai Tuhan yang maha mengetahui, ajarkanlah kepada kami ma tarda bihi anna, apa yang engkau redai untuk kami. Wala tu'akhizna bima ta'lamuhu minna, janganlah engkau mengambil daripada kami apa yang engkau telah ajarkan kepada kami. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau, kami tidak mengetahui melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Amma ba'd. Jadi tuan-tuan, sidang jemaah Masjid Al-Hasanah, Masjid Hasanah Bangi yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, dengan izin serta kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pada pagi ini, masih lagi pagi ya, kita dapat bertemu walaupun secara online setelah sekian lama masjid-masjid, surau-surau di Allah halang kita, Allah tarik balik nikmat untuk kita pergi ke surau, ke masjid. Sekarang ni alhamdulillah masjid-masjid, surau-surau dah pun dibuka, cuma dengan kapasiti yang tak samalah macam dulu. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan membincangkan, kita akan memperkatakan tentang surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Jadi untuk pengenalannya tuan-tuan dan puan, nama saya Syamsul bin Musa. Untuk kali pertama muncul. Jadi rasa elok perkenalkan sikit diri saya. Syamsul bin Musa, berumur 41 tahun,
asal Kedah. Dan saya pengalaman melanjutkan pelajaran yang terakhir lah di Yaman selama 10 tahun kat sana lah. Pergi tahun 2000, balik ke sini tahun 2011 balik ke Malaysia. Berkahwin pun dekat sana. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini insya-Allah surah yang kita pilih untuk kita sama-sama mentadabburi ayat ni hari ini adalah surah Al-Waqiah. Sebab apa surah Al-Waqiah, tuan-tuan dan puan? Surah Al-Waqiah ini kalau kita tengok berbanding dengan surah-surah yang lain, di antara surah-surah yang besar juga. Surah-surah yang besar yang mana surah Al-Waqiah ini akan memperkatakan tentang apa yang akan berlaku bila menjelangnya hari kiamat. Yang mana kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan, saya rasa dan yakin tuan-tuan dan puan semua dah boleh merasai kita ni dah tak lambat dah dengan kiamat ni sebenarnya. Kita dah menghampiri dah. Kalau tuan-tuan tengok tanda-tanda kecil, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda nak berlaku kiamat ni, semua dah berlaku. Bahkan ulama mengatakan kalau tanda-tanda kecil tu semuanya dah berlaku dah. Semuanya dah pun berlaku. Cuma tinggal tanda-tanda besar sahaja, iaitu kedatangan Imam Mahdi, berlakunya yang mana bumi kita akan kegelapan selama 40 hari, 40 malam. Cuma tanda-tanda ini sahaja yang belum berlaku lagi. Kedatangan Nabi Isa, kedatangan Dajjal, Ya'juj Ma'juj dan sebagainya. Semua benda ini sahaja yang belum berlaku lagi. Tapi dari segi kerosakan yang berlaku, yang mana Nabi kata bila berlaku benda-benda ni, kita dah hampir dengan kiamat. Nabi pernah kata ada satu penyakit yang mana penyakit ini tidak pernah diketahui oleh datuk nenek kita yang terdahulu ni. Penyakit-penyakit yang mematikan seperti mana matinya kambing-kambing yang terkena wabak. Jadi benda ni dah pun berlaku. Wabak COVID yang kita dapat sekarang ni, tuan-tuan dan puan, kita tengok dekat mana-mana orang meninggal. Dekat mana-mana orang mati, tak kira tua, tak kira muda, membenarkan apa yang Nabi kata tu akan datangnya wabak yang mematikan tu. Walaupun dulu-dulu pun dah berlaku, tapi sekarang ni berlaku lagi dan kemungkinannya akan berlaku lebih dahsyat lagi, tuan-tuan dan puan. Kalau ikutkan kita punya waktu pengajian kita sampai pukul 12.30, tapi hari ini saya terlebih dahulu minta maaf banyak-banyak sebabkan ada perkara yang tak sempat nak adjust, jadi saya terpaksa berhenti awal sikit lah. Mungkin dalam pukul 12 ataupun 12 lebih sikit ke, lebih kurang macam tu lah. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan, kita ambil surah Al-Waqiah ini adalah untuk kita mengetahui keutamaan dan juga kelebihan surah Al-Waqiah ini. Surah Waqiah ini adalah salah satu surah daripada surah-surah yang berat, tuan-tuan. Surah yang berat. Macam mana kita kata surah yang berat ni? Sebab apa kita kata surah yang berat ni? Banyak surah yang diturunkan kepada Nabi. Kadang-kadang Nabi sampai menggigil turun surah dekat dia. Kadang-kadang Nabi sampai demam, Nabi tak sihat bila turun ayat-ayat Al-Quran ni dekat dia, dekat Nabi SAW. Dan walaupun berat macam tu, tak sampai menyebabkan berubannya Nabi SAW. Tapi surah Al-Waqiah ini di antara surah yang bila Nabi terima, Nabi baca setiap hari, menyebabkan Nabi sampai beruban. Nabi pun takut, tuan-tuan. Nabi pun takut sampai beruban. Maksudnya apa? Asyik memikirkan tentang akhirat ni. Ada setengah ulama mengatakan sepatutnya bila kita baca surah Al-Waqiah ini, ia telah menghilangkan kita punya kerisauan kita terhadap dunia ni. Kita merasakan penting sangat dunia ni. Sepatutnya bila kita baca surah-surah daripada Al-Quran ini, kita merasakan
akhirat itu lebih penting untuk kita, akhirat itu lebih utama untuk kita, sehingga kan kita akan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Kan? Jadi surah ini di antara surah yang menyebabkan rambut baginda SAW tumbuh uban. Dan di antaranya ada hadis yang mana diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Suatu hari dia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma syayyabaka?" Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang telah menyebabkan kamu beruban? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Syayyabatni Hudun wal waqi'atu wa amma yatasaalun wa idza asy-syamsu kuwirat." Yang telah menyebabkan aku jadi beruban adalah surah Hud, dan surah Al-Waqi'ah, dan surah Amma Yatasaalun, dan surah Idza Syamsu Kuwirat. Idza Syamsu Kuwirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, surah-surah ini, semua surah-surah yang Nabi sebut ni adalah surah-surah yang menceritakan tentang perihal akhirat, perihal berlakunya kiamat. Jadi orang-orang yang beriman, tuan-tuan, orang yang beriman dia akan rasa gementar, dia akan rasa takut. Rasulullah sendiri pun rasa takut, tuan-tuan. Rasulullah adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dijanjikan untuknya keampunan apa yang terdahulu dan apa yang kemudian, diampunkan dosa dia. Dan Rasulullah telah dijanjikan untuk dia syurga. Sepatutnya Rasulullah tak perlu risau lagi. Tak perlu risau lagi. Tapi kita nak tengok betapa Nabi ini seorang hamba yang benar-benar beriman. Beriman sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang hamba yang benar-benar merendah diri. Dia tak relax pun. Kalau kita lah kata, orang dah jamin kita kan untuk masuk syurga, kita akan rasa relax lah, senang lah, tak apalah kan. Tapi Nabi SAW ni, dia masih lagi, tuan-tuan, mengerjakan solat malam sampai bengkak kaki dia. Sedangkan dia telah pun diampunkan dosanya yang terdahulu, dan dosa yang dia belum buat lagi pun dah diampunkan dah. Tapi Nabi ni tak adalah dia buat benda-benda dosa macam kita ni kan. Walaupun Nabi dia ada memang dia ada buat beberapa kesalahan, itu pun kesalahan-kesalahan yang 1-2 kesalahan je yang mana Allah sebut di dalam Al-Quran, kesalahan-kesalahan Nabi tu kan. Itu pun untuk menjadi contoh kepada kita kan. Di antaranya dalam surah Abasa wa Tawalla. Itu di antara kesalahan Nabi lah. Nabi sebab apa? Nabi masa tengah berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy dengan harapan Nabi nak menarik dia orang ni masuk Islam. Tiba-tiba datang kepada dia Abdullah ibn Ummi Maktum nak tanya soalan. Jadi Nabi rasa macam dia patut utamakan orang yang belum Islam lah, sebab kalau dia orang ni masuk Islam, dia orang ini berpengaruh. Dia orang ini orang kaya, dia orang ini dikenali. Jadi kalau dia orang ni masuk Islam, dia orang akan mampu untuk bawa ramai pengikut dia orang ni masuk Islam. Dan yang datang bertanya Nabi ketika itu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia ni seorang yang buta. Dan dia tak nampak Nabi tengah buat apa pun. Jadi dia tanya Nabi, dia nak bertanya soalan, Nabi berpaling muka. Nabi bermasam muka dan berpaling. Kan? Itu pun kesalahan yang macam tu pun Allah sebut dalam Al-Quran, tetapi Allah tidak bagi dosa. Nabi Muhammad tidak berdosa. Kita ni tuan-tuan, kalau kita nak tengok kita hari ni, bukan sahaja kita bermasam muka dengan kawan-kawan, dengan saudara mara. Bukan sahaja kita berpaling, tuan-tuan. Bahkan kita ni kadang-kadang sampai kita buat fitnah, sampai kita tumbuk, sampai kita pukul. Kan? Sampai kita ambil harta orang. Ini kesalahan kita. Nabi cuma berpaling je. Berpaling je. Itu pun Allah tegur, Allah sebut dalam Al-Quran. Tapi kita ni lagi dahsyat pada tu. Kan? Dan surah Al-Waqi'ah ini, tuan-tuan dan puan-puan, ini nak cerita Nabi yang macam tu pun, Nabi yang tidak ada salah itu pun takut, tuan-tuan, gementar. Baca surah Al-Waqi'ah ni sampai beruban-uban kepala punya
takut gementar dia tu. Kan? Jadi kita ni, sepatutnya kita yang memang tidak ada orang di antara kita ni manusia biasa ni, tak mampu nak mengaku kata kita ni dosa sikit. Kan? Dalam kuliah-kuliah saya dekat surau-surau masjid-masjid, kadang-kadang saya tanya, kan, tuan-tuan dekat depan saya ni, cuba angkat tangan siapa yang dosa dia sikit saja. Kan? Memanglah tidak ada seorang pun yang berani angkat tangan, tuan-tuan. Sebab apa? Memang kita ni tidak akan berani mengaku kata kita ni dosa banyak, dosa kita sikit. Kan? Tapi bila kita katakan, tuan-tuan ni, siapa yang rasa dia ni dosa dia sangat banyak, kan? Ramai yang akan angkat tangan. Nah, jadi kita yang macam ni sepatutnya kita bila baca surah Al-Waqiah ni, cerita tentang berlakunya perjalanan kiamat ni, sepatutnya kita rasa kita lebih gemetar daripada Rasulullah. Sepatutnya kita sampai menggigil dan tak mampu nak buat apa dah. Sebab apa? Takut dan bersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Ini surah Al-Waqiah. Dan surah Al-Waqiah ni, tuan-tuan dan puan, kalau dalam masyarakat kita, di antara surah yang famous juga lah. Yang famous juga. Sebab apa? Selain daripada surah Yasin yang dibacakan pada setiap malam Jumaat, surah Waqiah ini adalah salah satu surah yang biasanya kita sebut sebagai surah kekayaan. Biasalah kita dengar ramai orang yang berniaga, orang yang buat bisnes, dia akan kata, saya selepas amalkan surah Waqiah ni, saya rasa ada perubahan, rezeki lebih murah, rezeki melimpah. Kan? Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, dengan membaca surah Al-Waqiah ini, kita akan dijauhkan daripada sifat kemiskinan dan juga kefakiran. Yang mana kefakiran ini, tuan-tuan, sangat bahaya untuk kita. Kefakiran itu boleh membawa kepada kekufuran. Sebab apa? Sebab dengan kefakiran itu yang kadang-kala mendedahkan manusia ni untuk membuat kejahatan. Mendedahkan manusia untuk jadi pencuri, untuk menjual maruah dirinya, untuk bergaduh dan sebagainya. Disebabkan apa? Kefakiran, kemiskinan. Bahkan di akhir zaman nanti, bila dah dekat sangat dengan nak kiamat nanti ni, Nabi ceritakan kepada kita pada masa tu, sampai ada saudara ataupun jiran yang sanggup membunuh jirannya disebabkan untuk mendapatkan sekeping roti. Dan masa tu akan berlaku. Masa yang dikatakan oleh Nabi SAW itu akan berlaku. Bila? Wallahu alam. Jadi tuan-tuan dan puan, satu hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qara'a surat al-Waqiah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada. Maksudnya tuan-tuan, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah pada setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa musibah kefakiran selama-lamanya. Ini Nabi yang janjikan dekat kita. Nabi yang ceritakan dekat kita, tuan-tuan. Kalau kita kata, mungkin kita pernah dengar janji-janji daripada ketua kampung ke, kan, janji-janji daripada menteri-menteri ke, kan, janji-janji daripada kawan-kawan kita ke, kan, kita boleh lagi nak petikaikan, kan, betul ke janji ni, kan, adakah janji ni dia akan tunaikan, kan, adakah janji dia benar. Tapi di sini, tuan-tuan dan puan, yang janji dekat kita ni, yang mengatakan apa? Yang mengatakan siapa yang membaca surah Al-Waqiah pada setiap malam tidak akan ditimpa kefakiran ini. Yang janji ini adalah Rasulullah SAW. Bukan orang biasa-biasa. Kan? Adakah Rasulullah itu menipu? Adakah Rasulullah itu seorang penipu? Kan? Sama sekali tidak, tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Rasulullah hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia, dan Rasulullah ni wa ma yantiqu anil hawa, dia tidaklah bercakap mengikut hawa nafsu.
Dan apa yang dicakapkan, disampaikan kepada kita adalah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda. Dan janji Nabi adalah janji daripada Allah. Adakah Allah itu menipu, tuan-tuan? Adakah Allah itu penipu? Allah tidak akan menipu sama sekali. La yukhlifullahu al-mi'ad. Allah tidak melanggar janji-janji dia. Jadi kalau kita berasa macam yakin ke tak yakin ke, kan? Kita kena ingat balik yang janji itu Nabi Muhammad, kan? Bukan ketua kampung kita yang janji, kan? Bukan kawan-kawan kita yang janji. Yang janji adalah Nabi Muhammad, yang mana cakap dia itu adalah maksud yang diturunkan oleh Allah. Maksudnya apa yang Allah nak beritahu kepada kita. Dan dalam hadis yang lain, tuan-tuan, Nabi SAW bersabda, Suratul Waqi'ah, Suratul Ghani. Faqra'uha wa'allimuha awladakum. Maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan, surah Al-Waqi'ah ini merupakan surah kekayaan. Surah kekayaan. Maka bacalah ia dan ajarilah ia kepada anak-anak kamu. Jadi Nabi perintah untuk kita baca dan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Sampaikan apa? Sampaikan supaya anak-anak kita baca. Sampaikan supaya anak-anak kita amalkan. Dr. Wahbah Zuhaili, kan, dia pernah menukilkan dalam sebuah hadis yang berkaitan dengan surah Al-Waqi'ah lah. Dia kata, diceritakan dalam kitab tafsir dia, ketika mana Abdullah ibn Mas'ud, pada masa tu Abdullah ibn Mas'ud ni sedang tenat, kan? Sedang tenat, sakit nazak lah, kan? Sakit nazak lah. Kemudian Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu datang menziarahi Ibn Mas'ud. Datang menziarahi Ibn Mas'ud. Dan dia bertanya kepada Ibn Mas'ud, kan? Ibn Mas'ud dah nazak, nak meninggal, dan dia ada anak-anak perempuan ataupun puteri-puteri dia. Kalau dia meninggal, maksudnya dia akan meninggalkan puteri-puteri dia lah. Jadi Sayyidina Uthman bin Affan, dia tanyalah, kamu apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anak perempuan kamu ni? Kamu dah nak meninggal, maksudnya dia fahamlah macam nak meninggal ni. Jadi kamu ada tinggal apa-apa tak untuk anak-anak kamu ni? Anak perempuan pula tu. Kan? Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, dia kata dekat Uthman bin Affan, dia kata, atakhsha ala banatil faqr. Adakah kamu takut kefakiran ke atas puteri-puteri aku ni, anak-anak perempuan aku ni? Kamu takut ke dia orang jadi fakir? Kemudian dia kata, inni amartu banati yaqra'na kulla lailatin surat al-waqi'ah. Aku dah pun suruh anak-anak perempuan aku ni untuk membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam. Aku dah suruh dah anak-anak perempuan aku ni untuk membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam. Kemudian dia kata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a surah Al-Waqi'ah, sesiapa yang membaca surah Al-Waqi'ah kulla lailatin, pada setiap malam, lam tusibhu faqatan abada, tidak akan ditimpa kefakiran selama-lamanya. Dia kata ni. Jadi dia kata, adakah kamu risau, kan? Jadi dia kata, aku dah tak risau dah. Maksudnya dia dah suruh dah anak-anak dia baca surah Al-Waqi'ah dah pada setiap malam, dan yakinnya ni Ibn Mas'ud ni sampai dia merasakan anak-anak dia memang tidak akan miskin dan tidak akan fakir, sebab dia dah suruh dah mereka ni baca surah Al-Waqi'ah. Jadi kita pun, tuan dan puan, sangat elok untuk kita kalau boleh hafal lagi elok lah, sebab kita boleh baca dekat mana-mana. Kalau kita tak hafal, kita cuba untuk baca setiap malam, disebabkan apa? Kelebihan-kelebihan yang mana telah kita bacakan tadi hadis-hadis dia. Nabi kata tidak akan ditimpa kefakiran. Tapi tuan-tuan dan puan, itu kita nampak daripada satu aspek.
kefakiran dari segi harta. Tapi ulama-ulama tafsir dalam mentafsirkan hadis ini, mereka berkata bukan sahaja kefakiran harta, bila kita mengamalkan surah ni, tapi yang paling menakutkan sekali adalah kefakiran agama, tuan-tuan. Kefakiran agama. Jadi ulama-ulama tafsir bila menafsirkan hadis ni mungkin mengatakan bila kita selalu baca surah Al-Waqiah ini, dan insya-Allah kita akan terpelihara daripada kefakiran harta dan juga kefakiran agama, tuan-tuan. Bila kita fakir harta, benda ini akan menyusahkan kita. Di mana? Di dunia, tuan-tuan. Hidup di dunia ni kita akan susah sebab kita kefakiran harta. Kita tidak ada harta. Kita nak boleh makan, kita nak penuhi keperluan hidup kita, kita nak pakai duit, kita nak perlukan harta. Tak kira lah dalam bentuk duit ke, kan? Kenderaan pun harta juga. Kita nak pergi ke masjid susah tak ada kenderaan, kan? Kita nak bayar telefon tak boleh, kan? Sedangkan telefon itu penting untuk urusan kita harian. Dan macam-macam perbelanjaan hidup kita, kita nak pakai harta. Kita akan susah di dunia. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita kefakiran agama, fakir agama ni, miskin agama, tidak ada agama dalam diri kita, kita akan susah di dunia dan di akhirat. Macam mana kita kata susah di dunia dan akhirat? Bila kita fakir agama, biasanya orang yang fakir agama, orang yang miskin agama ni, tuan dan puan, dia akan akhlak dia pun jadi tak elok. Akhlak dia pun buruk. Dia akan buat mudah dengan masyarakat. Dia akan tak kisah dengan masyarakat. Dia akan menyusahkan masyarakat. Ini di dunia. Susah dia di dunia. Dan orang pun tak suka kat dia. Bila akhlak dia tak elok, panggil dia tak elok. Ini susah dia di dunia. Kan? Dan dia tak menunaikan perintah Allah. Kan? Sebab apa? Dia tidak cukup iman dia. Fakir iman dia. Fakir agama dia. Dia tidak menunaikan solat-solat sunat. Dia tidak meningkatkan amal ibadah dia. Sebab apa? Dia fakir agama. Dia miskin agama dia. Dia tidak kuat iman dia. Yang nak mendorong kita untuk tambahkan amal ibadah, tambahkan kekuatan iman kita, tambahkan kekuatan kita untuk buat persediaan untuk menghadapi kematian kita adalah iman. Keimanan kita. Keimanan kita sahaja yang boleh mendorong kita untuk tingkatkan amal ibadah. Nak bangun tengah malam, nak buat solat tahajud, nak berqiyam mulai, kan? Nak bersedekah. Semua ini memerlukan kekuatan iman. Bukan senang kita nak bangun tengah malam dalam keadaan sejuk, walaupun kita tengok orang tu sadur, angkat besi, kan, tangan berketul-ketul ni, tapi tengah malam nak angkatkan selimut pun belum tentu mampu, tuan. Kan? Walaupun mampu untuk angkat besi, tapi kan selimut belum tentu mampu untuk angkat. Sebab apa? Apabila kurangnya iman. Sebab tu iman itu penting. Jadi kefakiran agama juga adalah satu benda yang kita perlu elakkan. Ataupun kita perlu jauhinya, tuan dan puan. Jadi sekarang kita masuk. Kita terus masuk kepada surah Al-Waqiah. Tadi kita dah terangkan sebuah sedikit tentang kelebihan dan juga pengenalan surah Al-Waqiah ini. Dan surah Al-Waqiah ini adalah surah yang ke-56 di dalam Al-Quran. Mengikut susunannya, surah Al-Waqiah ini adalah surah yang ke-56 dan mempunyai 96 ayat. 96 ayat. Dan ia merupakan surah Makkiyah. Ini surah yang diturunkan di Mekah. Okay, jadi kita baca sikit surah Al-Waqiah. Jadi jadi saya akan baca sikit dulu lah. Saya akan baca sikit dulu. Nanti kita akan masuk lagi sikit demi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا
وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita baca setakat situ dulu. Kita baca setakat situ dulu. Nanti kita tengok kalau dah habis huraian ni, kita akan baca lagi lah, sambung kan. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila berlaku hari kiamat itu, laisa liwaqa'atiha kazibah. Tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya. Kejadian hari kiamat itu merendahkan golongan yang ingkar. Khafidatur rafi'ah. Merendahkan golongan yang ingkar. Iaitu kejadian hari kiamat itu merendahkan golongan yang ingkar dan meninggikan golongan yang taat. Semasa bumi dengan sebenar-benar goncangan. Semasa bumi bergoncang dengan sebenar-benar goncangan. Dan gunung ganang dihancur leburkan dengan selebur-leburnya. Lalu menjadilah ia debu yang bertebaran. Dan kamu pula menjadi 3 puak yang berlainan keadaannya. Iaitu puak pihak kanan, alangkah bahagianya keadaan puak pihak kanan itu. Dan puak pihak kiri, alangkah seksanya keadaan puak pihak kiri itu. Dan puak yang ketiga pula ialah orang-orang yang telah mendahului dalam mengerjakan kebaikan di dunia, yang akan mendahului pencapaian balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Mereka itulah orang-orang yang didampingkan di sisi Allah, tinggal menetap di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat. Okey, inilah sebahagian awal daripada surah Al-Waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah. Apabila berlaku perkara yang mesti berlaku. Apabila berlaku perkara yang mesti berlaku. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Ketika itu tidak ada seorang pun yang mampu membohongi tentang berlakunya al-waqi'ah, iaitu benda yang berlaku itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, al-waqi'ah ini adalah salah satu daripada nama bagi hari-hari kiamat. Hari kiamat ni dia ada banyaklah nama dia. Di antaranya al-haqqah. Surah al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Saat yang tetap berlaku itu, apakah dia sifat dan keadaan yang tetap berlaku itu, dan apa jalannya kau dapat mengetahui tentang sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu. Ini salah satu daripada nama-nama hari kiamat, maksudnya al-haqqah. Di antara nama-nama kiamat lagi tuan-tuan dan puan adalah dia panggil Tammatul Kubra. Fa iza ja'atil Tammatul Kubra, yang diriwayatkan dan yang Allah sebut, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Nazi'at. Fa iza ja'atil Tammatul Kubra. Ini Tammatul Kubra ni hari yang bencananya amat besar. Ini salah satu daripada nama-nama kiamat. Jadi tuan-tuan, idza waqa'atil waqi'ah ni, apabila berlakunya sesuatu yang mesti berlaku. Jadi perkara yang mesti berlaku ini, apakah perkara yang mesti berlaku ini? Perkara yang mesti berlaku ini adalah hari
kiamat, hari kiamat kan. Nama-nama kiamat ni dalam Al-Quran ada lebih kurang dalam 40. Lebih kurang 40 nama-nama kiamat. Di antaranya yang kita sebut tadilah Al-Qammatul Kubra, Al-Haqqah, As-Sa'ah. Ni semua nama-nama kiamat. Sebab apa disebutkan dengan macam-macam ni? Sebab apa disebut macam-macam nama? Padahal kiamat je. Kan? Kiamat je. Kenapa tak sebut kiamat, 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 kiamat? Kan? Tapi Allah sebutkan berbagai-bagai nama ini sebab apa? Sebab nak mengikut selera, bukan selera, Allah nak mengikut apakah perkataan yang menarik kita ni. Sebab setengah orang dia tertarik dengan bila disebut masyarakat Arab dulu sampai kita pada hari ni, dia tertarik apabila dikatakan Al-Haqqah, benda yang tetap akan berlaku. Jadi benda tetap akan berlaku. Apa benda yang tetap akan berlaku ni? Kiamat lah. Kan? Kemudian benda yang sesuatu yang mesti berlaku, waqi'ah. Jadi orang akan masyarakat Arab dia kan tertarik. Kan? Jadi Yaumul Qiyamah, Al-Haqqah, Al-Qammah, Al-Waqi'ah. Ini semua di antara nama-nama kiamat, nama-nama kiamat. Dan ada lebih kurang 40 nama-nama kiamat. Jadi apabila berlakunya hari kiamat, kan, Allah sebut apabila berlakunya hari kiamat, benda yang sebenarnya berlaku ni tidak ada orang pun atau satu benda pun yang boleh menidakkan kiamat. Macam sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni dan zaman Nabi lagi, benda ini belum berlaku. Kiamat ni sekarang ni belum berlaku lagi. Jadi sebab itulah ramai yang bertanya kan. Di antaranya dalam Quran disebut yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepada kamu tentang kiamat. Kan? Ramai orang tanya, macam-macam soalan yang tanya kepada Nabi SAW tentang kiamat. Sebab apa? Sebab kiamat ini belum berlaku lagi. Bagi orang yang beriman, dia akan yakin, kiamat ni memang akan berlaku lah. Kan? Tapi bagi orang yang tak beriman, dia tak percaya. Dia tak percaya kata kiamat ni akan berlaku. Kan? Kemudian Allah jawab balik. Bila dia orang tak percaya, Allah jawab balik, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tidak ada orang ataupun satu benda pun yang boleh menidakkan, yang boleh menafikan kiamat tu sekiranya dia berlaku nanti. Tidak ada orang pun yang boleh menidakkan. Dan kiamat-kiamat ni tuan-tuan, kita katakan ibaratnya kiamat ni macam matilah. Macam mati. Apa maksudnya mati ni? Maksudnya kesudahan sesuatu benda tu. Kesudahan sesuatu perkara tu. Kalau kita kata dalam satu hadis Nabi kata, "Idza ma ta'ahadukum faqad qamat qiyamatuhu." Apabila telah meninggal salah seorang, apabila telah meninggal dunia salah seorang daripada kamu, maka telah tibalah kiamat baginya. Okay. Bagi kita mati kita tu, kiamatlah. Sebab apa? Sebab Nabi yang kata ni, "Idza ma ta'ahadukum faqad qamat qiyamatuhu." Apabila telah meninggal dunia salah seorang daripada antara kamu, maka telah tibalah kiamat baginya. Okay. Itu bagi kita, mati itu adalah kiamat kita sebelum kiamat yang besar ni. Kan? Apabila kita kata rumah, kan? Rumah. Kan? Bila rumah kita sebut runtuh, rumah runtuh, rumah roboh, itulah kiamat bagi rumah itu. Kan? Apabila makanan kita kata basi, itu adalah kiamat bagi makanan itu. Kan? Jadi semua itu nak menunjukkan penghujungnya. Di mana bumi kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, ada permulaan dia. Kan? Ada surat beranak dia. Apa surat beranak dia menunjukkan kata memang dia sah. Dia ada permulaan bumi kita ni. Dan bumi kita ini juga ada pengakhiran dia. Kan? Kalau kita ada surat mati kita, kan? Manusia ada surat mati, dan bumi kita ni ada pengakhiran dia. Kan? Ada pengakhiran dia. Walaupun dari segi sains banyaklah teori dari segi sains yang mengatakan ada yang mengatakan bumi kita ni terjadi daripada buih. Kan?
selepas berjuta-juta tahun kan, akhirnya buih itu menjadi semakin keras kan. Jadi yang dikatakan tapak asal buih itu mula menjadi keras adalah di Mekah. Di Mekah, di tapak Kaabah kan. Dan semakin besar sampailah jadinya satu bumi ni lah. Kan? Jadi bila berlakunya kiamat, tidak ada seorang pun yang dapat menafikan. Khafidatul rafi'ah. Kan? Saat yang merendahkan segolongan dan meninggikan segolongan yang lain. Jadi tuan-tuan, apabila berlakunya kiamat ni, pada masa itulah kan, ada golongan yang Allah akan tinggikan dia dan ada golongan yang Allah akan rendahkan dia. Macam mana ni? Okey, ada golongan yang sebelum kiamat dia ni tinggi kedudukan dia. Contohnya siapa? Kita tengok kita kata kalau dunia ni kita ibaratkan golongan siapa? Oh, raja kan, raja-raja kan, menteri-menteri, okay, perdana menteri, ketua kampung kan. Jadi mereka ini adalah golongan yang kita kata kalau kita duduk kat kedai, kita tengah makan, kemudian lalu di tepi kedai tu katalah Pak Mat bawa teksi, kita macam biasa je kan. Pak Mat bawa teksi, okey, malu, okey, tak ada apa. Tapi bila yang lalu tu raja kan, perdana menteri kan, kita akan mengalihkan perhatian kita. Kita akan bagi perhatian. Ui, perdana menteri ya, kedudukan dia tinggi, kedudukan dia hebat kan. Dan golongan yang rendah, saya bagi contoh ni, contoh golongan yang tinggi ni, raja-raja, menteri-menteri, golongan yang tinggi ni. Dan golongan yang rendah, siapa golongan yang rendah kita katakan? Mungkin kita kata yang tadilah pemandu teksi kan, dan orang yang berniaga biasa-biasa kat jalan kan. Mungkin tengok orang, walaupun kadang-kadang kita tak tahu orang yang berniaga biasa-biasa kat tepi jalan tu kan, dia punya income dia lebih tinggi daripada gaji cikgu sekolah kan. Gaji pegawai-pegawai lebih tinggi lagi orang berniaga di tepi jalan tu, tapi setengah orang yang dia tak tahu dia pandang rendah kan, pandang hina kan. Kita tengok orang tu asyik duduk lepak kat masjid kan, duduk lepak dekat masjid, nampak macam tak ada kerja kan, asyik baca Quran, berzikir kan, sembahyang 5 waktu macam tu je kan. Kita nampak dia macam orang yang jahil ni, dia akan nampak macam orang ini adalah golongan yang rendah kan. Dan raja-raja, orang kaya-kaya tu dia anggap sebagai golongan yang tinggi. Tapi tuan-tuan, apabila berlakunya kiamat ini, maka pada masa tu Allah akan terbalikkan orang-orang yang kedudukan dia tinggi ni kan. Kita pun sedia maklum, orang yang kalau dia harta banyak, dia ada banyak harta banyak. Kita bukan kata orang yang harta banyak ni jahat, tapi kebanyakan orang yang harta banyak ni dia akan ramai yang dia akan lalai, dia akan lebih. Tapi orang yang miskin ni kan, dia akan lebih banyak berdoa kepada Allah kan. Sebab Nabi Muhammad sendiri dia telah pernah menceritakan, dia kata dia kata aku telah diperlihatkan kepada syurga. Kebanyakan ahlinya adalah orang miskin. Kebanyakan ahlinya adalah orang miskin. Sampai setengah sahabat dia berdoa untuk jadi orang miskin lepas Nabi cerita kan benda ni. Tapi tak dinafikan juga, ramai sahabat-sahabat yang di antaranya 10 orang sahabat janjikan syurga, 6 orang adalah jutawan, orang yang kaya raya. Tetapi mereka ini tuan-tuan, jutawannya mereka, kaya rayanya mereka ni, mereka tak bawa balik kemewahan tu ke rumah. Tak bawa balik kemewahan tu di rumah kan. Nampak macam orang biasa-biasa je kan. Dia orang infakkan. Kaya tapi diinfakkan. Kaya infak. Berniaga untuk diinfakkan untuk Islam. Berniaga untuk diinfakkan untuk masyarakat. Dia orang kaya, sebenarnya kaya, tapi bila balik rumah, dia orang miskin, makan biasa-biasa saja. Jadi bila berlakunya kiamat ini, Allah akan
dengan adanya hari pembalasan itu, Allah akan jatuhkan orang-orang yang hebat-hebat ni, orang yang menteri-menteri ni, yang banyak pecah amanah dan sebagainya, Allah akan jatuhkan mereka. Dan orang-orang yang kita nampak macam asyik duduk lepak kat masjid, duduk baca Quran saja ni, orang-orang ini Allah akan angkat darjat mereka. Allah akan angkat darjat mereka. Sebab dengan Allah, sentiasa dengan Allah. Hati-hati mereka sentiasa dengan Allah. Kan? Jadi inilah yang dikatakan khafidatul rafi'ah. Maksudnya dia akan menjatuhkan khafidatul rafi'ah saat mana Allah merendahkan satu golongan dan meninggikan satu golongan. Okey. Kemudian Allah sebut lagi, iza rujjatil ardu rajja, apabila bumi digoncangkan sekuat-kuat goncangan. Okey, di sini tuan-tuan, kalau kita tengok apabila bumi digoncangkan dengan sekuat-kuat goncangan. Jadi ayat ini tuan-tuan, ayat ini dia macam tergantung. Kan? Dia macam tergantung. Kalau kita tengok kan, kita kata kalau kita katakan kepada, contohnya kita katakan dekat adik kita kan. Kita katakan adik kita. Okey. Kalau ada kalau ada tetamu datang ke rumah, kan? Kalau ada tetamu berdiri dekat tepi pintu, kita tinggalkan ayat tu macam tu je. Jadi device is ready to pair. Tergantung. Jadi ayat tu tergantung. Tapi di sini Allah sengaja buat ayat ni tergantung. Allah sengaja buat ayat ni tergantung. Sebab apa? Nak menarik perhatian kita. Nak menarik perhatian kita. Dan apabila bumi digoncang dengan sekuat-kuat goncangan. Tuan bayangkanlah macam mana bumi digoncang dengan sekuat-kuat goncangan. Kalau kita tengok, tuan-tuan ambil air, letakkan dalam botol, kemudian goncang. Goncang kuat-kuat tu, tengok macam mana air tu. Jadi itu air dalam botol tu, dalam goncangan. Kalau tuan-tuan tengok lagi, macam mana Allah goncangkan bumi ni, sebahagian, sedikit sahaja bumi yang digoncangkan. Contohnya seperti apa yang berlaku gempa bumi kan. Negara kita setakat ni alhamdulillah kan, belum berlaku lagi sampai peringkat macam mana yang berlaku di Indonesia, yang mana Allah goncangkan bumi dia, Allah gemparkan bumi dia. Kita tengok sampai ada rumah yang di atas masuk ke dalam tanah kan, dan akar-akar pokok daripada bawah ditaikkan ke atas kan. Allah baru goncangkan sedikit, Allah baru goncangkan sebahagian sahaja daripada bumi ni tuan-tuan dan puan-puan. Allah baru goncangkan sikit je. Cuba bayangkan hari kiamat nanti ni Allah akan goncangkan satu bumi. Satu bumi Allah goncangkan. Memang kita tak dapat nak bayangkan sekarang ini, kita tak boleh nak bayangkan macam mana yang mana Allah sebut dalam ayat yang berikutnya. Allah kata wabussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Kan? Kita dengar orang kata gunung ganang akan menjadi debu. Kan? Gunung ganang akan menjadi debu. Macam mana sampai kita tak dapat nak bayangkan dengan fikiran kita ni, gunung ganang yang hebat, yang gah, yang kuat macam tu, jadi debu. Kan? Jadi debu. Kita boleh bayangkan air yang kita goncangkan dalam botol, itu pun macam tu. Cuba kita masukkan tanah ke apa, kan? Kita goncangkan. Kalau kita masukkan batu dalam botol, kita goncangkan. Biasanya batu tu tak adalah hancur sangat. Kan? Tak adalah hancur. Macam tu. Tapi bumi ni pada masa tu, Allah kata akan digoncangkan dengan sekuat-kuat goncangan tuan-tuan. Cuba bayangkan macam mana keadaan kita kan, pada masa tu. Tapi kan, orang-orang yang beriman tuan-tuan, insya-Allah ketika mana berlakunya goncangan bumi yang kuat-kuat ni, yang sekuat-kuat goncangan ni, pada masa itu insya-Allah kan, orang yang beriman walaupun
iman dia sedikit, iman dia senipis kulit bawang, kan, walaupun orang itu dia ni tak pernah buat amal soleh, dia ni tidak pernah buat ibadah. Cukup sekadar dia ni mengaku dia Islam. Dia mengaku Allah itu sebagai Tuhan dia. Kan? Dia ada iman sekecil itu pun Allah akan matikan dia sebelum berlakunya kiamat yang menggoncangkan bumi ini. Kan? Kemudian Allah kata lagi, Allah berfirman lagi, fakanat haba'an mansura. Maka gunung-gunung itu menjadi seperti debu-debu yang berterbangan. Masih kita kata tadi lah. Macam mana gunung ganang ni boleh jadi sampai debu yang berterbangan. Tuan bayangkan kalau siapa yang pernah vacuum kan, vacuum, buka bag vacuum tu, tempat sedut sampah tu, ketuk-ketuk kan. Kita tengok macam mana debu daripada vacuum tu berterbangan. Kalau kita buat dekat tempat yang ada udara, ada angin yang kuat, macam mana berterbangan macam tu, jadi debu berterbangan macam tu. Macam itulah gunung ganang akan berterbangan macam debu ni. Allah sebut macam debu ni. Macam debu. Gunung ganang jadi macam debu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tuan-tuan, sebab itulah kalau kita tengok, sebab itulah Nabi sampai beruban. Sampai beruban Nabi ni fikir pasal surah ni. Sampai beruban. Kemudian Allah sebut lagi tuan-tuan dan puan-puan. Allah sebut lagi, wa kuntum azwajan salasah. Dan kalian menjadi 3 golongan. Dan kamu menjadi 3 golongan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, menjadi 3 golongan. Kalau kita tengok sekarang ni, macam mana kita ni berpecahnya kita, dan kita berpecahnya umat manusia sekarang ni sebabkan apa? Sebabkan kita tidak beriman dengan Tuhan yang satu. Ada orang mengatakan, Islam ini tidak boleh mampu, tak mampu untuk menyatukan semua golongan. Tidak mampu untuk menyatukan di antara orang Islam dan juga orang kafir. Kita tak boleh nak bersatu, kita tak boleh nak bekerjasama, kita tak boleh nak duduk elok-elok. Sebenarnya boleh je tuan-tuan. Sebenarnya boleh. Saya pernah dengar seperti mana Tuan Guru Ni Abdul Aziz dia kata kalau kita tugas kita nak ceritakan kepada orang yang bukan Islam ni, kita tanya kat dia, aku ni, datuk nenek moyang aku ni Tok Adam. Nenek moyang aku ni Tok Adam. Kamu, siapa nenek moyang kamu? Siapa nenek moyang kamu? Ada di antara mereka ni, dia orang ni yang mengatakan, yang mengaku itu Adam juga. Ada mengaku itu Adam juga. Tapi ada yang bukan Islam, dia nenek dia bukan Adam. Macam orang Kristian, orang Yahudi apa semua ni. Adam juga dia punya bapa dia orang. Tapi orang macam orang yang fahaman-fahaman lain, mereka ada yang tak tahu. Tak tahu. Kami pun tak tahu siapa nenek moyang kami. Jadi perumpamaan yang pernah dibuat oleh Tuan Guru Ni Aziz, dia kata, apa salahnya kalau kita bagi tahu kat dia orang, kita kata, kamu pun buat masa ni, kamu pun tak tahu lagi siapa nenek moyang kamu. Bagaimana kalau sekarang ni kamu terimalah sahaja kata nenek moyang kamu ni Adam juga. Jadi kalau kamu terima kata nenek moyang kamu Adam juga, dia orang boleh terima, tak apalah, nenek moyang dia orang pun Adam juga. Jadi secara tak langsungnya, kita ni adalah bersaudara. Kita ni adalah bersaudara. Walaupun kalau kita kata kita ni kira sepupu, sepupu, orang kata satu pupu, 2 pupu, 3 pupu kan. Dia kata, Guru Ni Aziz dia pernah sebut, dia kata, mungkin kita ni dengan orang kafir ni, dengan orang lain ni, kata kita ni, nenek kita, datuk nenek kita dulu sama Adam, kita ni mungkinlah orang kata apa, 20,000 pupu ke, dia kata macam tu. Maksudnya kita boleh je sebenarnya, kita boleh nak
menyatu kan. Kita boleh nak bersatu walaupun kita ini mengkedepankan Islam, kita boleh jadikan masyarakat ini aman, bersatu. Okay. Walaupun di mana kita berada, walaupun daripada negara mana kita sekalipun, kan, Melayu ke, Cina, India ke, Siam, Mak Saleh, Jerman, Perancis dan sebagainya, kita semua adalah daripada satu keturunan yang sama, datuk dan nenek yang sama. Jadi tuan-tuan dan puan, ayat yang berikutnya tuan-tuan dan puan, Allah menceritakan, Allah membahagikan kepada ashabul yamin, ma ashabul yamin. Okay. Maka golongan kanan, ma ashabul yamin, betapa mulianya golongan kanan. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan, ayat ini insya-Allah kita akan huraikan ayat ini dalam perjumpaan kita yang akan datang. Dia Allah tengah nak bahagikan kita ni, cerita kita ni kepada tiga golongan lah. Tiga golongan orang, itu golongan orang yang menerima dia punya catatan amalan dia dengan tangan kanan, dan orang yang akan menerima catatan amalan dia dengan tangan kiri. Dan satu golongan lagi yang mana mereka ni disebutkan sebagai as-sabiqun, orang-orang yang terdahulu, yang terdahulu beriman daripada kita, dan orang-orang yang daripada masyarakat yang terdahulu. Okay. Nanti insya-Allah kita akan sambung balik perbahasan kita ataupun perbincangan dan perkongsian kita mengenai ayat pembahagian tiga golongan ni. Ashabul yamin, ma ashabul yamin, wa ashabul mash'amah, ma ashabul mash'amah, was-sabiqun was-sabiqun. Jadi setakat itu sahaja tuan-tuan dan puan. Saya mohon ampun dan maaf banyak-banyak disebabkan ada perkara yang tidak dapat nak dielakkan. Hari ini kita punya pengajian kita terpaksa ditamatkan ataupun ditangguhkan dulu untuk pukul 12 ni, dan mudah-mudahan insya-Allah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bertemu lagi di dalam perjumpaan kita yang akan datang. Jadi segala, kalau ada salah, ada silap, harap dimaafkan. Kalau nak perbetulkan ke apa yang saya sampaikan itu salah, nak perbetulkan pun boleh mesej atau WhatsApp, bagi tahu pada pihak masjid ke apa, maklumkan kepada saya kan. Sebab yang kalangan yang mendengar ni kan, ramai orang yang hebat-hebat, ustaz-ustaz, guru-guru yang mahir kan. Mungkin saya ada salah ataupun silap, jadi saya minta ampun dan maaf banyak-banyak. Semoga Allah merahmati tuan-tuan dan puan-puan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dan ajarkanlah kepada kami ya Allah apa yang tidak kami ketahui ya Allah, dan rahmatilah kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.